Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Seperti mana yang saya janjikan tadi, ni ejaan dia yang sebenar. Nanti saya besarkan sikit. Okey, tuan-tuan tengok. Ni ejaan sebenar. Yang pertama ialah madza. Madza maknanya apakah. Madza maknanya apakah. Sebentar. Okey. Yang pertama madza maknanya apakah. Kemudian kam. Kam maknanya berapakah. Kemudian man maknanya siapakah. Man maknanya siapakah. Man siapakah. Madza maknanya apakah. Okey, baik. Tuan-tuan tengok elok. Ya, kalau tuan-tuan nak screenshot pun boleh. Sebentar saya okey, ini okey. Tuan-tuan screenshot Madza maknanya apakah. Kam maknanya berapakah. Man maknanya siapakah. Tengok kalimat-kalimat yang saya tambah selepas kalimat pertanyaan ini. Yang pertama, madza taf'alu. Madza taf'alu. Madza taf'alu. Taf'alu maknanya engkau buat. Kan daripada perkataan fa'il kan. Fa'ain lam. Fa'il. Jadi taf'alu engkau buat. Yaf'alu dia buat. Af'alu aku buat. Tuan-tuan boleh buat tasrif sendiri. Tuan-tuan kan ada jadual ni. Jadual fa'il mudhari'. So tuan-tuan buat tasrif sendiri. Ana af'alu, nahnu naf'alu, anta taf'alu. Macam tu Okay, kemudian kalimat berikutnya kam thamanuhu. Ini ialah dua-dua ni kalimat isim. Thamanu pun isim, hu pun isim. Thamanu maknanya harga, hu maknanya ialah nya atau ia. Berapakah harganya ataupun berapa harga ia. Jadi kam ni syahid pelajaran kita hari ni lah. Kam ni maknanya berapakah. Thamanuhu. Thamanuhu maknanya harganya. Berapa harganya. Kemudian man huwa. Man maknanya siapa, huwa maknanya dia atau siapakah dia. Siapakah dia. So madza taf'alu, kam thamanuhu, man huwa. So tiga-tiga kalimat ni saya nak tuan-tuan sebut dalam voicemail kita, sebut elok-elok jelas sebut dengan jelas Madza taf'alu, kam thamanuhu, dan yang terakhir ialah man huwa. Tuan-tuan sebut apa yang telah saya sebut ni. So mudah-mudahan Allah pemudahkan. So tuan-tuan bolehlah buat latihan sendiri untuk contohnya macam madza ni kan. Kalau madza ni tuan-tuan sebutlah madza taf'alu. Itu kalau lelaki, engkau lelaki, apa engkau buat, tapi engkau tu lelaki. Kalau engkau tu perempuan, apa akak nak buat madza taf'alina, macam tu. Faham tuan So kalau tuan-tuan nak ramai madza taf'aluna, apa kamu buat, ni engkau buat kan, apa kamu buat. Kalau madza yaf'aluna, apa mereka buat, apa mereka buat tu, yaf'aluna mereka. Kalau dia buat madza yaf'alu, apa yang dia buat tu. Macam maksud dia. So tuan-tuan bolehlah buat latihan macam tu. Janganlah harapkan dengan kita punya latihan kita ni saja. Yang ni sekadar saya mengajar tuan-tuan teknik dia. Tapi tuan-tuan kaitkanlah dengan kalimat-kalimat yang lain. Tuan-tuan kaitkan dengan fi'il mudhari' yang lain. So tuan-tuan sesuaikan dengan kalimat-kalimat perbuatan yang telah pun kita pelajari. Macam masuk atau kita pernah belajar pergi, itu semua adalah kalimat-kalimat yang kita telah pun belajar. So tuan-tuan sesuaikan dengan kalimat pertanyaan ini. Jangan tak sesuai pula. Macam kam tadhabu, berapa engkau pergi, mungkin boleh juga ataupun kam jangan cari kalimat yang tak sesuai dengan soalan lah. Kalau kam ni ataupun man man carilah kalimat yang sesuai dengan kalimat pertanyaan siapakah ni. Siapakah? Macam tu Okey tuan-tuan, kita pergi pada ayat kita dan tuan-tuan jangan lupa sebut ketiga-tiga ni dalam tuan-tuan punya voicemail. Nanti hantarkan ke 0108173131. Nanti saya sebut sekali di hujung, saya sebut sekali lagi di hujung tu semula. Tapi kita ambil ayat Quran yang kita akan pelajari hari ni tuan-tuan Okey, sebentar. Alright. Kita ambil ayat yang ke-11 ayat yang ke-11 daripada surah Al-Alaq. Mana ayat ke-11? Okey, cantik. Ara'aita in kana 'alal huda. Ara'aita in kana 'alal huda. Okey. Blur sikit Okey, tak apa. Okey. Ara'aita in kana 'alal huda. Ara'aita in kana 'alal huda. Adakah ra'aita, engkau telah melihat, engkau telah nampak, ataupun apakah pendapat engkau in kana, in jika, kana telah adalah dia, alal huda di atas petunjuk. Adakah engkau nampak ataupun apa pendapat engkau kalau sekiranya dia ni berada di atas petunjuk. Jadi tuan-tuan,
ara'aita, adakah engkau nampak, adakah engkau telah melihat, adakah engkau telah nampak. Jadi ta ni tuan-tuan, ya, kebanyakan daripada para pentafsir dia bukan kata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam dia refer kepada kana ni. Ini kisah yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam solat di hadapan Kaabah. Ya, kemudian Abu Jahal telah menginyai Rasulullah. Dia buat sesuatu yang tak sepatutnya dia buatlah. Jadi dia menghalang Rasulullah dari melaksanakan solat. Itu yang kita sebut dalam ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-9 sebelum ni. Jadi di sini selepas kita sambung ayat yang ke-11, jadi Allah kata, apa pendapat engkau kalau dia tu yang kau halang daripada melaksanakan solat dekat depan Kaabah tu, iaitu Rasulullah tu, Muhammad itu, dia merupakan orang yang berada di atas petunjuk. Apa pendapat engkau kalau macam tu? Kau nak menghalang dia daripada melakukan solat, menghalang dia daripada melakukan ibadat di rumah Allah. Kau tahu sendiri yang Kaabah itu merupakan rumah Allah, Baitullah. Tapi orang yang sedang beribadat tu, dia itulah sebenarnya yang berada di atas petunjuk Allah. Apa pendapat engkau kalau begitu? Tu maksud dia gitulah. Jadi ta ni tuan-tuan, dia bukan refer kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau ni dia rujuk kepada orang yang menghalang Rasulullah daripada melaksanakan solat dekat dalam Masjid Haram tersebut. Kalau dalam konteks cerita ni tuan-tuan, ta ni dirujuk kepada Abu Jahal lah. Sebab Abu Jahal itulah yang menghalang Rasulullah daripada melaksanakan solat di hadapan Kaabah. Tuan-tuan tahu cerita macam mana di bahu Rasulullah yang mulia itu, dia letakkan diletakkan perut unta dan sebagainya lah. Tuan-tuan boleh tengok dalam sejarah bagaimana anak Rasulullah SAW sendiri begitu mempertahankan ayah dia pada waktu tersebut. Sedih kita dengar cerita tu tuan-tuan. Okey, ara'aita in kana 'alal huda. Adakah ra'aita engkau telah nampak ataupun engkau telah melihat, in jika kana telah adalah dia 'alal huda, ala berada di atas ataupun di atas huda petunjuk ataupun jalan yang benar. Adakah engkau melihat, adakah engkau nampak ataupun adakah apa pendapat engkau jika sekiranya dia itu berada di atas petunjuk. Itulah dari sudut terjemahan yang lebih mudah untuk difahami. Okey tuan-tuan, maknanya adakah, ni ialah kalimat haraf, dia ialah haraf tanya ataupun haraf istifham. Haraf istifham. Tuan-tuan dah tahu ejaan-ejaan yang untuk kalimat-kalimat ni saya telah berikan sebelum ni. Ni haraf istifham. Fungsi dia bertanyalah. Ra'aita fi'il madhi, ganti nama diri dalam ra'aita ialah engkau. So engkau ni rujuk kepada Abu Jahal lah dalam konteks ini. So kalau kita nak tasrifkan ra'aita ni tuan-tuan, kita pergi kat fi'il madhi. Ra'aita, kita pergi dekat fi'il madhi sebentar ya. Okey. Kalau ana ra'aitu ni, ana ra'aitu, saya besarkan sikit ni. Ana ra'aitu, nahnu ra'aina, anta ra'aita, anti ra'aiti, antum ra'aitum, huwa ra'a, hiya ra'at, hum ra'au. Lagi sekali tuan-tuan. Ana ra'aitu, ana, sebentar. Okey. Ana ra'aitu, nahnu ra'aina, anta ra'aita, anti ra'aiti, antum ra'aitum, huwa ra'a, hiya ra'at, hum ra'au. Tuan-tuan ni dia punya tasrif. Tuan-tuan boleh buat Okey, balik dekat ayat kita tuan-tuan. Ganti nama diri dekat dalam ni ialah anta ataupun engkau, dia rujuk kepada Abu Jahal. Ada maf'ulun bih tak? Maf'ulun bih dia tak ada. So kalau pelajaran peringkat ketiga, ra'aita ni fi'il madhi, dia mabni. Dia mabni, so tak payah bahaskan soal baris. So dia memberi kepada baris apa? Dia memberi kepada baris atas. Tengok ta ni baris atas kan. Dia mabni alal fathi, maksud dia gitu. In maknanya jika, ini adalah kalimat haraf. Ni ialah haraf sebenarnya jika. Jika ni kalau dalam keadaan biasa tuan-tuan, in ni dia merupakan haraf syarat. Jika engkau makan, nescaya engkau kenyang. Jika engkau makan, nescaya engkau kenyang. Jika dia pergi, nescaya mereka sedih. Jika aku datang, nescaya kamu gembira. Itulah maksudnya. Biasanya in ini dia merupakan haraf syarat. So kita maintain dekat sini dia haraf syarat juga. Walaupun tuan-tuan saya suruh cari mana syarat mana jawab, tuan-tuan akan ada masalah kat sini. So ini ialah kalimat haraf dan kita boleh kata ini ialah haraf, ini ialah haraf ini ialah haraf dan haraf ni dia kalau jumpa dengan fi'il mudhari' dia akan bekerja jadi haraf jazam lah. Dia akan jadi haraf jazam. Tapi di sini bukan fi'il mudhari', kita jumpa fi'il madhi tuan-tuan. Okey.
Sekarang ni kalimat berikutnya kana. Telah adalah dia ataupun dia telah adalah. Ni ialah kalimat fi'il, ni ialah kalimat fi'il madhi. Ya, ganti nama diri dekat dalam ni ialah huwa. Huwa terujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So kalau fi'il madhi kita tengok mana adik-beradik dia ataupun macam ni kita nak tasrifkan dia. Okey, kita cuba tasrifkan dia. Ni pun fi'il madhi juga. Tadi kana kan. Kana tu dekat sini kat huwa. Kana kan. Okey. Kalau ana dengar tuan-tuan, ana kuntu. Sebentar. Kalau ana kuntu. Ana kuntu. Nahnu kunna. Anta kunta. Anti kunti. Antum kuntum. Huwa kana. Hiya kanat. Hum kanu. Lagi sekali tuan-tuan Kita selalu jumpa kana kan. Jadi sebab tu kita buat 2 kali pun tak rugi tuan-tuan Okey, yang pertama ana dulu, aku Aku telah adalah aku. Ana kuntu. Nahnu kunna. Telah adalah kami. Anta kunta. Anti kunti. Antum kuntum. Huwa kana. Hiya kanat. Hum kanu. Macam tu. Tuan-tuan tuan-tuan boleh buat sendiri Tuan-tuan ada kan jadual tadi Okey, kana ni fi'il madhi dia dia adalah salah satu daripada 2 kalimat istimewa dalam Al-Quran. Setiap kali tuan-tuan jumpa kana, dia nak subjek dan khabar. So subjek dia tersembunyi dekat dalam kalimah kana itu sendiri, iaitu dia ataupun huwa. Huwa terujuk pada siapa? Huwa terujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal huda. Dia berada di atas petunjuk Okey. Ni fi'il madhi dia mabni Okey, ala maknanya atas, ni haraf jar, al-huda. Al-huda maknanya petunjuk. Inilah kalimat isim. Dia isim biasa. Isim biasa dia mu'rab. So dia ni mu'rab apa? Dia ni mu'rab majrur sebenarnya. Sebab ni haraf jar kan. Tapi disebabkan ini ialah kalimat isim. Tapi isim yang hujung dia ada haraf ilah. Maka tuan-tuan tak boleh suka-suka hati tukar ataupun ubah baris dia. Jadi kalau dia tengah marfu' pun baca huda. Jangan baca hudu, salah. Kalau dia mansub pun baca huda. Kalau dia majrur pun baca huda. Jangan baca hudi. Memang tak ada. So inilah kalimat isim. Dia berpangkat majrur. Tanda majrur dia ialah haraf ilah di ujung. Itu saja jawapan kita. Kemudian sebab apa dia dapat pangkat majrur? Sebab sebelumnya ada haraf ada haraf jar. Haraf jarnya ialah ala. Ala ni membaris bawahkan ataupun memberi pangkat majrur kepada kalimat huda ini. Tuan-tuan Baik, sekali lagi tuan-tuan, tolong saya nak dengar tuan-tuan jawab. Sebut dekat dalam tuan-tuan punya voicemail. Madza taf'alu. Pastikan setiap kalimat tuan-tuan tahu makna dia tau. Jangan sebut tapi tak tahu makna. Kita bukan macam tu Kita zaman sekarang ni, selepas tuan-tuan belajar dengan saya hampir 10 bulan, mesti kena tahu apa yang tuan-tuan sebut Madza taf'alu. Kam thamanuhu. Man huwa. Thamanuhu ni ada 2 kalimat. Thamanu harga, hu-nya Madza taf'alu. Kam thamanuhu. Man huwa. Saya nak dengar tuan-tuan di voicemail tuan-tuan So hantarkan ke 0108173131. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.